Okey, untuk hari ini kita akan masuk bab baru, aplikasi teknologi reka bentuk sistem fertigasi. Okey, hari ini saya tak buat GM, jadi saya akan buat penerangan secara offline. Nanti awak tengok penerangan ni dan awak jawab kuis yang akan saya bagi sebentar lagi. Okey, untuk yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang sistem reka bentuk fertigasi. Okey, apa dia sistem reka bentuk fertigasi? Fertigasi ni merupakan inovasi dalam teknologi pertanian. Okey, sistem ini mengambil kira keluasan tanah, kemudahan untuk tapak penanaman, jenis tanaman yang hendak ditanam, iklim serta kos pembinaan. Okey, apa dia pula sistem fertigasi ni? Okey, sistem fertigasi ni awak kena ingat perkataan ini ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Okey, itu dia punya keyword, awak kena ingat, sistem pengairan dan pembajaan yang rapi. Saya ulang, sistem pengairan pembajaan yang rapi. Okey, itu ialah sistem fertigasi. Kenapa dia dipanggil sistem pengairan pembajaan yang rapi? Kerana larutan baja dalam air dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan. Okey, makna kata di sini, sistem fertigasi ni ialah satu sistem tanaman di mana kita tak perlu lagi siram air dan juga letak baja pada pokok kita. Okey, sistem ni yang akan buat, dia akan letak baja dan air secara serentak terus pergi ke akar pokok. Okey, terus pergi ke akar pokok. Itu kita panggil sebagai sistem fertigasi. Okey, definisi sistem fertigasi habis 5.11. Untuk seterusnya, kita akan belajar tentang tujuan fertigasi. Kenapa kita perlu tanam pokok secara fertigasi? Kenapa tak boleh tanam secara biasa je? Okey, ada sebab-sebab kenapa kita perlu tanam secara fertigasi. Apa tujuan tanaman secara fertigasi? Sebelum tu, kita kena tahu dulu pokok apa yang sesuai kita tanam secara fertigasi. Okey, yang pertama, kalau kita tengok kat sini, fertigasi sangat sesuai untuk tanaman sayuran berbuah seperti tomato, timun Jepun, cili merah, terung, melon, strawberry dan pokok hiasan. Okey, tanaman tersebut merupakan tanaman yang bernilai tinggi dalam pasaran. Okey, sebab dia sangat-sangat diperlukan. Macam sayur semua tu sangat diperlukan kan. Okey, tujuan penanaman secara fertigasi adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, kenapa kita tanam secara fertigasi? Yang pertama, untuk mengelakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit bawaan tanah. Okey, yang disebabkan oleh kulat seperti Pythium, Fusarium, Rhizoctonia dan penyakit layu bakteria. Inilah nama-nama penyakit dia. Okey. Kenapa kita boleh elakkan penyakit bawaan tanah? Sebab fertigasi ni dia tak guna tanah. Okey, dia tak guna tanah. Kita tanam dia menggunakan kokopit dan sekam padi. Okey, kita tak guna tanah, kita guna kokopit dan juga sekam padi. Okey, kokopit ni ialah sabut kelapa. Okey, sekam padi pula ialah sekam padi itulah. Okey. Jadi kita tak guna tanah. Bila tak guna tanah, kita tak dapat penyakit bawaan tanah tu. Okey. Jadi pokok akan hidup lebih subur. Okey, yang kedua, kenapa kita tanam secara fertigasi? Untuk memudahkan pengawalan serangga dan perosak tanaman. Memudahkan pengawalan serangga. Okey, bila tanam fertigasi ni, kita lebih mudah nak tengok ada pokok ni ada kena serangan serangga tak. Okey, sebab dia dalam satu sistem. Okey, tujuan yang ketiga ialah pemberian baja yang lebih berkesan kepada tanaman. Sebab tadi saya dah cakap,
dia ialah satu sistem pembajaan secara rapi, pembajaan dan pengairan secara rapi. Jadi tujuan dia dekat sini, pemberian baja lebih berkesan kepada tanaman sebab dia diberi mengikut jadual. Jadi tak ada masalah lagi kita lupa bagi dia baja, kita lupa bagi dia siram air. Okay, jadi pokok tu akan lebih hidup subur sebab dia punya pemberian baja lebih berkesan. Okay, itu ialah 3 tujuan kenapa kita tanam secara vertigasi. Okay, jelas di situ? Okay, kita sambung kepada 5.1.2, komponen utama dalam sistem vertigasi. Okey, komponen utama dalam sistem vertigasi ada 3. 3 komponen asas vertigasi iaitu sumber, medium dan alur keluar ataupun outlet. Okey, ini ialah komponen utama, komponen asas. Okey, dia ada 2 komponen, satu komponen utama, satu komponen komersial. Untuk minggu ini kita belajar komponen utama sahaja dulu. Okey, ada 3 saya sebut tadi, sumber, medium dan alur keluar. Okey, apa dia sumber? Okey, sumber, medium dan alur keluar. Sumber ialah tempat simpanan bekalan nutrien. Okey, tempat simpanan bekalan nutrien. Sumber ni ialah tempat simpanan bekalan nutrien. Di sinilah kita menyimpan air baja. Okey, tempat simpanan bekalan nutrien. Okey, medium pula, medium ialah laluan penyampaian nutrien. Okey, bagaimana baja dan air ni tadi hendak sampai kepada pokok. Jadi dia melalui medium. Medium ni ialah laluan penyampaian nutrien tadi. Laluan penyampaian baja dan nutrien. Okey, itu ialah medium. Last sekali ialah alur keluar. Okey, alur keluar pula ialah tempat keluaran nutrien ke tanaman. Okey, bagaimana dia hendak keluar daripada medium tadi hendak pergi kepada tanaman. Jadi melalui alur keluarlah tempat keluaran nutrien ke tanaman. Okey, jadi itu ialah 3 komponen utama dalam sistem vertigasi. Okey, kita akan sambung minggu depan untuk komponen komersial. Untuk minggu ni sampai sini sahaja. Okey, terima kasih.